Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء يا جبار السماوات والأرض. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita. Masih lagi kita berjumpa di dalam ruangan cara kita nak meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman kita itu dinamakan iman, tak lain tak bukan malaikat dia itu membenarkan sesuatu perkara. Benarkan sesuatu perkara di sini makna membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala mengkhabar, Allah Subhanahu wa taala royak, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim dan di atas lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nak meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita kena menjadikan wahyu Allah Subhanahu wa taala itu dulu daripada apa-apa. Pasti kita kena akadnya wahyu Allah Subhanahu wa taala itu atas pada segala-gala perkara. Maka perkara-perkara yang lainnya diletakkan oleh makhluk-makhluk Allah di kalangan orang-orang Islam kita daripada alim ulama semua tu untuk takkan kawaid, taknya asas untuk berapa? Untuk nak mengkhidmatkan, nak bantunya wahyu Allah Subhanahu wa taala, sama ada Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita faham kata Quran kita, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sabit tentang berapa? Tentang cara kita nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak Tuhan ada wayak tentang hal-hal sifat-sifat dia, nama-nama dia, perbuatan-perbuatan dia di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti kena kita menjadikan perkara tersebut itu atas daripada semua kawaid-kawaid, teori-teori
dan metodologi apa-apa pun, jangan kita letakkan perkara tersebut itu mengatasi Al-Quran dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang diberjalankan oleh para ulama al-muslimin daripada kalangan ulama salafis salih terutamanya, mereka itu beriman dan mengikuti dan jalan balik belakang wahyu Allah Ta'ala dan wahyu yang disebut tutur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sabit daripada baginda. Tidak sama sekali mereka ini nak girayak kata cara yang dipahamkan, cara yang letakkan, dipinasi tu ke, dipinasi ning ke, metodologi tu ke, metodologi ning ke, teori ku teori ning ke, nak mengatasi teori Allah, mengatasi wahyu Allah Ta'ala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh sama sekali. Itu makna kita pegawai kerja ayuhal muslimun, kata perkara tu adalah perkara yang adalah benda yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para ulama kita mensyarahkan itu perkara kepada umat Islam semenjak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal sehingga hari ini, dan akan berkekalankan jalan ini sampaikan kepada hari kiamat. Maka orang dulu-dulu ni, daripada tokoh-tokoh ulama hebat-hebat ni, jalan ni mereka, dia itu beriman dengan lafaz Al-Quran dan beriman dengan makna yang ada di dalam lafaz Al-Quran, dan mereka itu serahnya hakikat tentang nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, zat Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jalanan orang-orang ulama dulu, daripada tokoh-tokoh ulama yang hebat-hebat, dia berjalankan balah tu. Adapun fardu kata, ada faham setengah-setengah daripada kita faham sendiri ke kita hasutan daripada mana-mana ke, faham kata mereka itu orang-orang dulu, ulama-ulama yang hebat tadi itu tu, sekadarlah mereka itu fahamnya berapa, sekadar mereka itu beriman dengan semata-mata lafaz, semata-mata lafaz, dengan tidak mengertikan makna-makna yang Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam hadisnya. Kata itu adalah jalanan mereka, itu adalah menyalahi dengan perkara yang benar, menyalahi dengan perkara yang benar. Kerana orang-orang tokoh-tokoh ulama ni, hak yang hebat-hebat yang dulu ni memang dia faham dan dia reti, dan memang dia itu tahu sungguh tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala nak khabar di dalam Al-Quran tentang zat dia, nama dia, perbuatan dia, sifat dia dan sebagainya. Kenapa boleh jadi gitu? Kerana mereka itu adalah orang yang alim, orang yang faham, orang yang reti. Maka di antara saya nak menggambarkan mula-mula dulu, nak nampak kepada umat-umat Islam kita, masyarakat kita, kata rupa cara beriman orang-orang dulu ni, ia beriman lagu mana? Ya beriman ni, kita nak beriman ni kena ada perkara yang kita nak beriman dengannya. Kita ni sebagai manusia, apabila kita sebagai manusia, kita nak beriman, pasti kita kena ada muga nak beriman dengan apa? Yakni kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita kena beriman dengan kata hai Allah. Kata hai Allah ada gapo kata? Tuhan suruh kita beriman dengan Rasul, Tuhan suruh kita beriman dengan malaikat, Tuhan suruh kita beriman dengan kitab, Tuhan suruh kita beriman dengan hari kiamat dia, Tuhan suruh kita beriman dengan qada dan qadar.
Itu maknanya yang Tuhan tutup daripada kita setelah daripada kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau gitu, mari kita faham kata, kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita kena melalui jalan yang mana? Kalau kita nak beriman dengan Tuhan, sedangkan kita tak kenal Tuhan, bagaimana kita nak beriman dengan dia? Maka cara kita nak kenal Tuhan ni kerana Allah Subhanahu wa taala perkara yang ghaibiyah. Perkara yang gaib. Tak sampainya manusia nak mikir dengan akal dia sendiri semata-mata untuk nak mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah akal itu memadai, kata kita nak mengenal Allah, sedangkan kita tak kena memahami cara nak beriman daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala tak utusnya rasul mari kepada kita dan tidak menurunkan kitab sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu dengan logik akal orang Islam kita boleh faham belaka lagu tu. Apabila gitu, setelah kita tahu kata kita ni nak beriman, hendak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang elok, yang molek sekali, iaitu cara yang Tuhan mengenalkan diri dia. Di mana? Di dalam Al-Quranul Karim, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baik. Jadi Quran hak kita duk baca ni, wahyu Tuhan ni, ulama sendiri dan para satul anbiya sendiri duk surah lagu mana kepada kita. Ya rakyat kata Quran ni adalah satu lafaz, beberapa lafaz, percakapan, pepatahan. Cakap apa? Kalamullah. Allah Ta'ala menisbahkan Al-Quran itu kepada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yasma'a kalam Allah. Sehingga mereka itu dengarnya kalam Allah, katanya ulama tafsir seluruhnya dengan tidak ada perselisihan kata kalam Allah Ta'ala di situ, iaitu Al-Quranul Karim. Yuriduna ayyubaddilu kalam Allah, kerana mereka itu nak ubah kalam Allah. Kalam Allah ni wahyu Allah Ta'ala, salah satunya iaitu Al-Quranul Karim. Maka dalam Quran tu yang ada apa? Yang pertama ada lafaz. Ada lafaz dengan bahasa apa? Dengan bahasa Arab. Lafaz yang Tuhan guna di dalam Al-Quran ni, lafaz apa? Dinamakan oleh para ulama kita. Orang panggil lafaz ada dua. Ingat molek, ayuhat talabatul ilm, ayuhal muslimun. Sedang saudara yang dihormati, lafaz dalam lugah Arabiah ni ada dua. Yang pertama orang panggil lafaz yang musta'mal, lafaz yang menutup tiguna. Makna gana lafaz menutup tiguna tu guru? Makna lafaz yang mempunyai makna di dalam lafaz tu. Lafaz yang mempunyai makna di dalam lafaz tu. Seperti Tuhan royakkan kepada kita, kata fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Kalimah fasatadhkuruna ma aqulu lakum, orang panggil fasatadhkuru tu satu kalimah, ma tu satu kalimah, aku tu satu kalimah, lakum satu kalimah. Maka banyak-banyak kalimah tu dikirakan jumlah. Nampak tu tak? Tu dia. Apabila jadi jumlah, royak ke orang senyap molek, maka dinamakan kalam pula. Banyaklah daripada kata-kata yang surah disyarahkan oleh ulama kita. Maka lafaz Quran tu fasatadhkuruna ma aqulu lakum masalan. Orang panggil lafaz apa ni? Orang panggil lafaz musta'mal. Apa makna lafaz musta'mal? Yakni lafaz yang mempunyai makna yang menunjuk oleh Allah Ta'ala di dalamnya supaya manusia tu boleh faham dan reti. Nampak tu tak? Makna kata lafaz hak Tuhan guna tu, lafaz yang boleh manusia faham dan reti. Makna kata ya ada kuamai, ada makna di dalam lafaz tu. Maka apabila kita dengar lafaz yang tuturkan oleh orang manusia ni daripada kalangan warasatul anbiya, guru ulama-ulama,
masuk di dalam otak kita kerana dia terjemah, reti dengan cara akal kita kata Tuhan tu nak gapo daripada kita. Tu tak? Tu dia. Maka di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala gunanya lafal musta'mal. Lafal apa? Lafal musta'mal. Makna lafal yang mempunyai makna. Satu lagi lafal dalam bahasa Arab ni panggil lafal muhmal. Lafal muhmal ni makna lafal lagu mana? Yakni lafal yang tidak mempunyai makna di dalamnya. Ada sebut teh tapi makna tak ada. Seperti kita kata ulama buat misal dengan mudah-mudah. Zaidun menunjuk di atas seorang yang menyawa, yang boleh bergerak, makan minum, nama dia tu Zaid. Adapun kita kata dizun, kita buat paling gitu. Dizun, adakah ada makna? Tak ada. Nama orang pun tak. Perbuatan orang pun tak. Tak belakang. Orang panggil dizun ni lafaz apa? Panggil lafaz muhmal. Lafaz apa? Lafaz muhmal. Maka tak sama sekali Allah Ta'ala gunanya lafaz muhmal di dalam Al-Quranul Karim. Tuhan tak guna tu. Apa Tuhan tak guna lafaz muhmal di dalam Al-Quranul Karim? Kerana Quran ni Tuhan raya dah, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab ni harap puak-puak muhir manusia boleh reti faham, serta mung tu lepas pada reti faham boleh amal dengan apa yang aku kandok. Tu dia. Itu lafaz yang Allah Subhanahu wa taala guna di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian Quran ni hadis Nabi pun sama lah. Saya syarah di atas Quran lepas tu hadis Nabi turut tu supaya kaedah sama. Quran ni ada dua lagu mana bagi cara kasar-kasar dah tu, bagi dengan cara kasar-kasar, mana tak ada halusi, bagi kasar-kasar. Dalam Quran dia ayat gapo kepada kita? Dua perkara ya hak besar-besar, hak penting-penting dalam Quran ada ayat kepada kita. Yang pertama suruh kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua suruh kita buat amal dengan kata Tuhan suruhnya tu. Dalam Quran bacalah, periksalah wa emma ya suruh beriman dengan Tuhan, wa emma suruh kita buat satu amalan gapo-gaponya tu. Dah tu makna kata Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat lain, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang beramal yang saleh di kalangan lelaki perempuan sedangkan dia itu orang yang beriman. Makna ada amal, ada iman. Iman kita ni macam mana? Hak besar sekali iaitu iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ni ada apa? Ada nama. Adanya sifat, adanya zat, adanya perbuatan, empat perkara. Yang boleh kita buat kesimpulan Tuhan kita ada zat yang bernama, yang bersifat, yang ada di zat tadi tu perbuatan Tuhan. Betul tak? Itu maknanya. Maka cara kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, ini saya nak syarah, nak kemukakan ilmu kepada masyarakat kita kata, gana nak kita nampak gambaran besar-besar kata cara kita nak meningkatkan iman kita kepada Allah bagaimana. Mari gini kita nak faham. Kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, nak beriman dengan zat dia apa baik, nama dia apa baik, sifat dia apa baik, perbuatan dia apa baik, pasti kita kena tilik di dalam Al-Quranul Karim sebagaimana ulama-ulama dulu tilik. Kita dak belajar kitab-kitab ulama kerana dia tilik di dalam Quran, cuma kita rayak sebagaimana dia rayak. Allah kata kita ambil ilmu ulama Islam tu mari kemukakan kepada umat Islam. Tu yang kerja kita. Maka cara kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala ni dalam Quran kita rayak dah tadi, ia ada lafaz, ada makna, ada hakikat. Tiga perkara. Lagu mana nak kita nak beriman dengan Allah Ta'ala, pasti kena beriman tiga perkara. Beriman dengan lafaz Quran sebagaimana Tuhan mengenalkan dia, serta beriman dengan makna hak Tuhan menurunkan di dalam Al-Quran,
serta kita beriman dengan hakikat perkara tersebut tadi. 3 perkara. Juga semaya, kita kena beriman dengan lafaz semaya tu mula-mula. Aqimus salah, beriman dengan lafaz semaya. Aqimus salah, semua beriman belaka. Kemudian beriman dengan makna ada dalam lafaz tu. Kemudian beriman dengan hakikat yang ada di dalam lafaz tu, di dalam ayat tadi, panggil ayat lah. Lafaz-lafaz sebut dalam Quran tu panggil ayat Quran. Jadi 3 sama 3. Apa berkata molek? Saya nampak gambar cara kita nak berimej lagu mana. Nak akad iman kita, ya nak ada cara juga. Bukan makna kata kita nak berimej ikut dia cara kita tu, bukan. Ya kena gini. Jadi berimej dengan Tuhan, yang pertama kita berimej dengan lafaz. Qira'ah Tuhan raya. Tuhan kata huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Masalan. Ia Allah itu iaitu Tuhan yang bernama pemurah, Tuhan yang menamakan dengan pengasihani. Mana bersifat dengan sifat pengasihani, bersifat dengan sifat pemurah. Tu nama Tuhan kita. Jadi kita beriman dengan lafaz Ar-Rahman ini, kata itu adalah kalam Allah Ta'ala, nama bagi Tuhan kita, beriman. Mula-mula sekali dengan lafaz. Yang kedua, beriman dengan makna ada dalam lafaz tu. Awak apa kena beriman dengan maknanya? Kerana lafaz Quran itu panggil lafaz musta'mal, bukan lafaz muhmal. Lafaz musta'mal makna lafaz yang kita sebagai manusia tu boleh kuasa nak faham. Itu dah. Yang ketiga, hakikat. Apa nama? Hakikat nama Tuhan, hakikat sifat Tuhan, hakikat perbuatan Tuhan. Boleh tahu tak? Tak boleh tahu. Hak ni kena serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pergi pandai-pandai kata kalau Tuhan merahmati manusia macam mana, kalau Tuhan mengasihi manusia macam mana, kalau Tuhan itu pemurah macam mana, kalau Tuhan itu dengar macam mana, tak boleh tanya itu. Hak tu kena serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita nak beriman dengan Allah Jalla wa ala. Betul tak? Ada apa cara kita nak beriman dengan as-salah? As-salah. Yang mula-mula beriman dengan lafaz Aqimus salah. Beriman dengan lafaz. Kata ini adalah ayat Al-Quran Tuhan aku. Beriman mula-mula. Yang kedua, beriman dengan makna. Reti tak mana kata Aqimus salah makna gapo? Reti. Reti lagu mana? Kata Tuhan tutup kepada kita sebagai orang mukallaf kena semaya puasa. Kena semaya maaf. Kena semaya puasa apa supaya nak misal di atas semaya. Kemudian tolak lagi. Hakikat bagi semaya tu kita kena tahu tak? Wajib kita kena tahu nak semaya lagu mana kalau tak tahu hakikat. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sallu kama raaitumuni usalli. Jadi masalah ahkam, masalah hukum hakikat pasti beriman dengan lafaz, beriman dengan makna, beriman dengan hakikat. Dua-dua tiga perkara ni kita tahu belaka. Tahu kata itu lafaz Tuhan kita, tahu kata makna Tuhan nak gapo, tahu kata hakikat nak buat tu macam mana. Gibs. Ada berbalik Tuhan, beriman dengan lafaz serta makna, hakikat serah Tuhan. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Ta'ala didapati kata dia itu dengar lagi pelihat. Jadi kita beriman kata sami' tu adalah ayat Al-Quran mula-mula kali. Kemudian makna yang adalah sami' tu faham tak? Faham. Dalam basir tu faham tak? Faham. Kemudian hakikat basir, hakikat sami' macam mana? Hak tu serah kepada Tuhan. Tu cara yang diberimankan oleh ulama Rabbani di kalangan ulama salafis salih. Faham tu tak? Jangan kita faham kata mereka itu tidak tahu kata sami' makna gapo, basir makna gapo. Nampak tu tak? Redha makna gapo, marah makna gapo. Nampak tu tak? Segala-gala sifat-sifat perbuatan Tuhan, nama-nama Tuhan mereka itu tak tahu, mereka itu beriman sekadar dengan lafaz. Makna mereka itu tak faham. Tak bukan lagu tu. Kita faham lagu tu salah dan kita dengar orang ngajar seumpama tu pun salah juga. Kenapa? Kerana Tuhan ni cela orang sifat lagu tu. Tuhan cela orang sifat lagu tu, makna Tuhan tak redha orang yang bersifat bersikap lagu tu. Sedangkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tabi'in, atba'it tabi'in dan ulama-ulama tokoh-tokoh dulu ni hebat-hebat, Tuhan redha dah terhadap mereka, Tuhan redha.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Di kalangan para sahabat tabi'in apa nama Tuhan redha terhadap dia. Tiba-tiba apabila Tuhan redha, bagaimana Tuhan nak marah pula? Tuhan marah orang sifat agona. Ni dia. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Ni ayat ni menunjuk kata Tuhan celakan orang yang berimej sekadar dengan apa? Sekadar dengan lafaz saja, dengan tidak mengertikan makna-makna yang ada di dalam isi kandungan ayat Al-Quran dan isi kandungan yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah zat Tuhan, nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan. Hai malak tu nah. Ni nak ayat kata cara kita nak berimej tu macam itu. Baik. Maka kita tak boleh kita nak terima sama sekali cara memikir kata orang yang Allah Subhanahu wa taala redha dia ini tak ertinya makna apa yang Allah Subhanahu wa taala royakkan kepada dia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyukan kepada dia. Tak boleh kita terima. Dan tak boleh kita terima juga kata orang yang mari ikutlah siapa-siapa pun boleh nak standingkan, boleh nak ukur, boleh nak buat jadi sama dengan para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in yang Allah Subhanahu wa taala redha terhadap mereka. Tak boleh nak buat sama sekali. Ni cara yang berimankan oleh tokoh-tokoh ulama. Nah, hak dulu, hak hebat yang dikenakan mereka itu di dalam agama kita dan luar daripada agama kita pun orang pakat kena, macam itulah mereka itu beriman. Tak boleh kita nak kira ngakal kata orang alim ni dia tak faham tentang Tuhan duk royak nama dia, sifat dia, perbuatan dia, dia tak faham. Kenapa? Jadi orang hak lain daripada kumpulan dia, lain daripada generasi dia nak faham, dia tak boleh nak jadi. Ben pai medai. Kalau saya kata ben pai medai, tak boleh nak jadi. Tu tak? Tu dia. Syai'un ghairu ma'qul. Benda yang tak makan dengan akal. Bagaimana kita nak royak lagu tu? Baik. Kemudian mari kita tengok. Tiap-tiap jalan ni pasti ia kena ada asas untuk ia nak jalan. Jalan ni asas yang ulama Rabbani ni, tokoh-tokoh ulama hak hebat-hebat dulu ni ia binakan iman dia tu atas gapo? Iman dia tadi tu ia bina atas gapo? Misal kita kata kita kalaulah naknya buat tempat kediaman kita, rumah kita ke masalan, kita kena buat gapo dulu? Buat asas. Diri kita nak jadi orang alim, hebat, adanya muka, adanya kekuatan untuk nak menjagakan agama Allah, pasti kita kena mengasaskan diri. Tak boleh nak jadi sama sekali kata orang tu nak jadi hebat, jadi lebih, kalaulah dia tak mengasaskan diri. Tak boleh nak jadi lagu tu. Apa? Tak boleh nak jadi sama sekali lagu tu. Maka qawaid yang berjejak di atasnya mazhab salafis salih ni, macam mana cara dia itu nak mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama dulu ni seumpama tokoh-tokoh ulama imam-imam pak ke imam-imam ni orang kan, macam mana mereka itu nak meningkatkan iman dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kena Tuhan lagu mana? Bina di atas gapo ya kena Tuhan. Baik. Jadi beberapa beberapa cakapan yang keluar daripada tokoh-tokoh ulama tersebut, terutamanya tertentu dengan zat Allah Subhanahu wa taala, tertentu dengan sifat Allah taala, tertentu dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, padahal asasnya dia menjadikan menjadikan wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai asas. Hak tak serupa.
Hak jadi kekuatan hebat, kita kata gano orang Islam dulu tu yang hebat sampai gitu lalu. Siapakah dia tak ada boleh, siapa pun tak boleh nak mengatasi dia. Ya hebat kok mana? Kerana dia menjadikan asas iaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dalam Quran, sama ada hadis dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dah. Dua perkara ni dia letakkan Al-Quran was sunnah darajat sama gitu. Kenapa ada tu darajat sama? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Katanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, apabila Al-Kitab wal hikmah tu duduk sekali dalam ayat gitu, menunjuk kata Al-Kitab kena pada Al-Quran, menunjuk kata Al-Hikmah kena kepada gabah sebedaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak ada pertikai di kalangan ulama. Maka mereka ini meletakkan wahyu sebagai asas. Meletakkan gabah wahyu sebagai asas. Awak apa kena letakkan wahyu? Coba kita mikir. Kita nak kenal Rabbul Izzah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita cara hak molek sekali kita nak kenal? Di antara kita gunakan akal kita cari dia, dengan kita gunakan akal pergi faham mengikut dia mengenalkan di dalam kitab dia. Hak mana molek? Pasti jalan yang kedua tu molek. Mengenal dia mengikut Allah Subhanahu wa taala mengenalkan. Mengenal Allah taala mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenalkan. Kerana tidak ada syak di kalangan orang Islam kata Tuhan lah yang lebih tahu hal dia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang lebih tahu hal dia, tidak ada yang lain daripada nak lebih tahu. Itu cara dia. Ini tidak ada dipertikaikan oleh orang Islam. Jadi asas hak mula-mula. Saya nak royak nampak selalu dah asas mula-mula. Yakni kita kena beriman dengan Tuhan kita ni ada zat. Pasti kita kena beriman kata Allah Subhanahu wa taala mempunyai zat yang suci daripada kekurangan. Pasti wajib kita kena beriman. Kemudian di diri zat tadi itu adanya nama, adanya sifat, adanya perbuatan. Nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan tidak tinggal tangga daripada zat Tuhan sama sekali. Malakna masalah ni. Makna kata kita sebagai orang Islam wajib kena beriman kata Tuhan kita mempunyai zat yang maha suci. Yang zat tadi itu bersifat dengan sifat kemuliaan, sifat kesempurnaan. Daripada nama-nama yang elok, lahul asmaul husna, daripada sifat-sifat yang kamalat, yang sempurna, daripada perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala khabar dan ghayak di dalam Al-Quran dan di atas lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia mula-mula sekali. Yang kedua, belum daripada yang kedua, makna kata kita nak syarah lagi. Makna kata kita beriman dah. Aku calon diriku kata aku ni sebagai orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan zat Tuhan, dengan nama Tuhan, dengan sifat Tuhan, dengan perbuatan Tuhan. Dan aku tadi memperasingkan zat Tuhan, perasing faham tak? Makna menyatukan zat Tuhan, sifat Tuhan, nama Tuhan, perbuatan Tuhan daripada menyerupai, daripada menyamai dengan gapo-gapo pun. Tu dengan apa-apa pun. Kenapa kita kena kait sini? Kerana nak faham kata Allah Ta'ala ada nama, Allah Ta'ala ada sifat, Allah Ta'ala ada perbuatan, Allah Ta'ala ada zat. Kita ada nama, kita ada sifat, kita ada perbuatan, kita ada zat. Tak gitukah kita sebagai makhluk ni? Memang. Maka kita kena satukan, menyatukan, mengasalkan kata zat Tuhan,
nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, tidak sama sekali nak serupa dengan segala-gala makhluk. Ni cara hak kita kena beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, hak kena berlandas daripada dasar hak mana? Kita gantung pemahaman kita yang disyarahkan oleh para ulama ni, ambil mana? Ambil daripada ayat Quran. Ayat Quran hak mana? Ambil ayat ni. Ayat mana tengok? Tuhan kata kul, kata olehmu ya Rasulullah, huwallah. Ialah Allah tadi itu ahad. Allah Taala itu asa. Asa pada gapo kata? Katanya ulama tafsir di kalangan ulama-ulama tokoh Rabbani, asa pada zat dia, tidak menyerupai zat mana-mana dalam alam makhluk ni. Tidak menyerupai zat Allah Ta'ala dengan mana-mana zat daripada zat makhluk. Tidak sama sekali. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala mempunyai nama dan sifat dan perbuatan pada hakikat dia tu tak ada serupa dengan segala-gala makhluk. Hawa apa saya kata pada hakikat? Kerana tadi, kerana kita beriman dengan lafaz, kita beriman dengan makna, tapi kita serahnya hakikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan raya kata innahu kana sami'an basira. Dan itu kan Allah Taala yang mengetahui, yang mendengar lagi melihat. Tuhan mensifatkan makhluk dia, faja'alnahu sami'an basira. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami menjadikan makhluk kami yang dinamakan manusia itu mendengar dan penglihat. Tuhan yang kata innallaha kana sami'an basira, mendengar penglihat. Tak ke lafaz tu lah, tak ke pengertian makna tu lah. Ya, akan tetapi hakikat tadi adakah tula-tula? Memang tidak. Nampak tu tak? Hakikat memang tidak. Maka terlandas daripada, mana berdasar daripada itu pegangnya, maka Allah Ta'ala itu ahad. Gapa? Asa. Asa pada gapa? Asa pada zat dia, nama dia, sifat dia, perbuatan dia, semua itu pada hakikat tak serupa dengan makhluk, walaupun panggil tadi itu sama dengan kita. Hawa apa kena panggil serupa dengan kita? Kerana nak kita faham. Kerana Tuhan royak dalam Quran, Tuhan kata inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Harap ke kita ini kena faham. Patu Tuhan turun dalam Quran ni gapo? Tentang kita nak beriman dengan dia. Yang kedua, hal tentang suruh Tuhan dia. Banyak tu. Dengan cara kasar-kasar bagi dua ya Quran. Beriman dengan Tuhan yang menjadi, yang kedua beriman dengan apa nama? Kandak ki suruh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak tu. Dengan tidak ada pertikai, tidak disyok, tidak di di nak khilaf di kalangan orang Islam sama sekali. Kerana kita pegang molek zat Tuhan, nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan pada panggil sama. Adapun pada hakikat tidak sama sekali. Faham tu nak? Tu nak kita faham. Itu dinamakan qada yang kongsi di antara Khalik dengan makhluk, untuk kita tu nak faham daripada Tuhan, nak faham daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lazim, tak pasti kita faham dalam otak kita benda tu nak jadi sama dengan hakikat. Kalau kita faham pasti sama dengan hakikat, tak jadi gitu. Hakikat tak jadi gitu. Tu tak? Tu. Lagu mana hakikat tak ada gitu? Apa kita tengok? Kita nak misal dengan cara sama-sama makhluk. Kita orang beriman. Di sana ada syurga tak? Ada. Dalam syurga ada apa? Satu yang kita nak buat misal. Ada pakaian setera. Walibasuhum fiha harir. Pakaian ahli syurga di dalam syurga itu pakaian setera. Pamai. Hak Tuhan mengharamkan di atas orang lelaki, orang yang beriman, dan halal bagi orang perempuan pakainya setera tadi. Pamai. Soal. Allah Subhanahu wa taala royak kata dalam syurga ada setera. Adakah setera dalam syurga tu sama dengan setera dunia? Tak.
Kenapa? Kerana setera hak dalam syurga tu Tuhan kata mung tak boleh nak tahu lagi hakikat dia macam mana. Addattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Hadis sahih. Tuhan royak dalam hadis kursi kata aku sediakan bagi orang hamba aku yang soleh-soleh ni, hak baik-baik, hak elok-elok ni barang yang dia tak biasa tengok dengan mata, tak biasa dengar dengan telinga, tak biasa telitah di dalam hati. Lepas tu tiba-tiba Tuhan royak dalam Quran kata pakai ye tu pakai ye setera. Biasa tengok tak setera? Biasa. Biasa dengar tak setera? Biasa. Biasa telitah dalam hati setera? Biasa. Adakah ayat Al-Quranul Karim dengan hadis kursi tadi itu nak jadi berlawan? Tak sama sekali. Kerana hakikat setera hak Tuhan royak dalam syurga itu memang tak serupa dengan hakikat yang ada di atas muka bumi ini. Malaikat panggil dia sahaja. Tu, malaikat panggil dia sahaja. Tu cara orang-orang yang beriman. Di kalangan tokoh-tokoh ulama kita macam ni dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu dah. Tu utama kita faham untuk diri kita dulu. Jangan gaduh nak gaduh kau orang dak. Kita reti untuk diri kita kerana diri kita adalah mas'uliyah yang pertama. Mas'uliyah yang pertama makna kan? Mula-mula kita nak gaduh kepada diri kita. Orang lain nanti kita sempurna hak kita, faham dah molek, kita royak pula kepada orang lain tu selepas daripada masa yang kita faham, selepas daripada masa yang kita belajar. Faham tu dah? Baik. Qul kata olehmu ya Rasulullah, huwallahus samad. Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala itu ahad, asa. Allahus samad. Dan Allah Ta'ala itu tempat kita tumpu. Terjemah tempat. Allah as-samad. Samad ni mana tempat? Tempat kita tumpu. Apa mana tumpu? Tempat kita ngadu, tempat kita minta, tempat kita rayu hal, tempat. Apa panggil tempat? Akan tetapi bukan mana tempat hak mana kata luar tu. Tak, bukan mana gitu. Nampak tu tak? Apa panggil kecek pe tu boleh kita faham. Tempat kita tuju, mana kata kita mengadu kepada Tuhan. Hanya tu. Tu tak? Mana kata tempat ni ada banyak dalalah juga. Jangan kita faham sebagai ahlul kalam dia faham tepat ke tepat lah, bukan makna gitu. Tu dah. Baik. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada bagi Allah Taala itu umpama sesuatu pun. Umpama sesuatu ni makna macam mana? Makna pada hakikat Tuhan tak serupa dengan sesuatu pun. Walaupun panggil dia, nama dia, sifat dia terkadang ada juga di makhluk. Lama dok faham kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebagaimana setengah-setengah daripada orang Islam hak dulu-dulu, hak faham salah di kalangan Jahmiyah dan umpamanya mereka yang jalan mengikut tu, Tuhan royak dah kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka innallaha kana samian basira. Ayat ni tak boleh kita beriman. Nampak tu dah? Radiyallahu anhum wa radu'an. Sifat ayat redha ni. Ayat Tuhan ayat tu Tuhan redha ni. Redha ada di manusia. Tuhan tak boleh nak ada sifat redha sebab Tuhan kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu faham salah. Itu apa yang kanan tu? Orang faham salah. Kalau Tuhan tak royak seumpama ayat yang kita dengar tadi, bagaimana kita nak faham? Fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Ayat Quran ni. Nampak tu tak? Ayat Al-Quranul Karim. Beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala royak di dalam Al-Quran. Tiba-tiba apabila kita dengar sifat tu, nama tu, perbuatan tu ada di makhluk, di Tuhan tak boleh nak ada. Sedangkan Tuhan menyifatkan diri dia dengan beberapa sifat, beberapa nama, beberapa perbuatan di dalam Al-Quranul Karim supaya nak kita beriman dengan dia. Supaya nak kita tunduk, patuh, taslim, terima apa yang Allah Subhanahu wa taala royak mari. Patu cara kita nak faham, kemudian cara kita nak faham walam yakul lahu kufuwan ahad, faham macam mana? Faham kata pada hakikat itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Faham tu nah? Tu dia. Yang kedua daripada ada ayat tu lah. Akan tetapi pahaman yang berlain ni timbul daripada mana? Timbul daripada kita mendahului akal di atas wahyu dengan orang yang mendahului wahyu di atas akal. Ni tu.
perselisihan kita sesama orang Islam tentang hal zat Tuhan, hal perbuatan Tuhan, hal nama Tuhan, hal sifat Tuhan, punca daripada mana ayuhal muslimun? Punca tu daripada mana ayuhal muslimun? Dengan molek. Sidang yang pendengar yang dihormati, dengan molek. Saya nak ayat punca. Kita ngaji tahu punca tak apa, kita boleh beki. Punca je dok khilaf di antara sama-sama orang yang semaya menghadap kiblat tula ni. Punca ya tentang hal hak sebut tadi. So, ni inti dia. Gapo nama? Dua kumpulan hak ning mendahului akal. Di atas wahyu Tuhan, wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana? Jadi kata kita faham dengan akal kita kata Tuhan tak serupa dengan makhluk. Kita kena beriman dengan Tuhan. Di Tuhan tu ada gapo hati kita kena beriman. Kena beriman dengan zat Tuhan. Beriman dengan nama Tuhan. Beriman dengan sifat Tuhan. Beriman dengan perbuatan Tuhan. Pak kara sebagaimana amal ayat saat ni. Hak ulama wak khulasah, wak ringkasan kita faham mudah. Orang yang mendahului akal di atas wahyu, ia ada beberapa lapisan. Dengan malah ni. Benar ni adalah penting bagi hidupan orang yang beriman. Penting bagi orang hidupan orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak kenal Tuhan, dapakah natijah dan matlamat yang hidup di atas muka bumi? Nawi kita faham. Jadi ya ayat kata nak kenal Tuhan, pasti kita kena guna akal kita. Betul tak? Itu betul. Tetapi kita tanya kata cara akal kita ni hijau ya gapo? Akal kita ni hijau ya gapo? Cuba kita tanya diri kita mula-mula kali. Tuhan wi akal kepada aku. Aku orang berakal. Alhamdulillah aku ni bukan orang tak sempurna, bukan orang majnun, bukan orang tu, bukan orang ni. Aku orang sempurna. Allah Taala sempurnakan aku. Lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim. Itu dia. Kemudian apabila kita ni mempunyai akal yang dalam otak kita ni akal kita ni kita nak pergi fahamkan hijau bagi dia. Gapo nama hijau bagi akal? Jawab dengan semua ulama Islam dengan tidak ada pertikaian, terutama ulama-ulama dulu, ulama-ulama hebat dulu. Dia kata hijau bagi akal nanti fahamkan satu perkara. Hijau bagi akal faham muga. Gapo makna faham muga? Makna kata kita itu guna akal untuk nak fahamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala royak tentang hadiah. Dalam Quran, dalam hadis. Tak kira hazat dia, nama dia, sifat dia, perbuatan dia, akal kita ni kena pergi faham perkara hak Tuhan royak tadi satu persatu. Orang panggil kata dalam bahasa Arab panggil wazifatul aqli fahmul wahyi. Hijau bagi akal faham wahyu. Maka orang yang mendahului akal di atas wahyu, ia pergi faham lagu ni. Ia faham kata kalulah Tuhan itu tak serupa dengan makhluk. Kemudian Tuhan royak kepada kita perkara yang kita nampak kata serupa dengan makhluk. Seperti Tuhan mendengar, seperti Tuhan melihat, seperti Tuhan redha, seperti Tuhan marah, seperti Tuhan istiwa, seperti Tuhan itu datang, seperti Tuhan itu mempunyai ilmu, seperti Tuhan hidup sebagai hak Tuhan royak dalam Quran semua tu. Kalau gitu tak boleh kita nak pergi royak kata Tuhan ada sifat tu. Awak apa? Kerana akal kita faham kata benda tu ada di makhluk. Benda tu ada mana? Ada di makhluk. Maka apabila perkara yang ada di makhluk, tak boleh kita nak pergi kata lah kata ada di Tuhan. Pasti kita kena buai tu perkara tu daripada zat Allah Subhanahu wa taala.
Maka darajat orang yang mendahului akal, orang yang mendahului akal di atas wahyu ni lagu mana? Mula-mula timbul fuak-fuak Jah ibnu Safwan. Ketua Jahmiyah. Ketua Jahmiyah ni lagi pehek kata Tuhan tak boleh nak ada nama, Tuhan tak boleh nak ada sifat, Tuhan tak boleh nak ada perbuatan. Awak apa? Kerana Tuhan itu royak dah kata Tuhan tu ahad. Tuhan itu ahad, mana satu. Tuhan mana gana? Tuhan mana ahad, mana satu, mana tunggal. Apabila kata tunggal, pasti tak boleh nak ada nama, tak boleh nak ada sifat, tak boleh nak ada perbuatan. Awak apa? Kan kalau ada nama, ada sifat, ada perbuatan, tak tunggal dia kata. Itu kumpulan Jahmiyah. Dia turun mari kepada kumpulan Mu'tazilah. Mu'tazilah yang kata, kalulah zat Tuhan ni tidak ada nama, bagaimana kita nak pergi kenal dia? Tu dia Mu'tazilah. Lalu ia kata, wajib bagi Tuhan tu segala-gala nama. Tetapi jangan Tuhan tu ada sifat. Kerana sifat itu adalah perkara yang jadi susung, perkara yang jadi baru. Perbuatan Tuhan pun tak boleh. Maka dia tolakkan sifat Tuhan di bawah tabir kata dia itu takwilkan ayat-ayat Tuhan dan masukkan dengan cara mikir dia. Mari anak tiri Mu'tazilah isbatkan nama, isbatkan setengah-setengah daripada sifat. Sifat zatiyah. Ada sifat hak lain-lain lagi hak tu ada royak, dia tuwe-tuwe takwil-takwil sikit nawi masukkan dengan akal dia. Tu tak? Ahli sunnati wal jamaah tak. Lagu mana? Ia gunakan akal dia untuk memahamikan wahyu, dan dia takkan akal dia sebagai makmum, wahyu Tuhan sebagai imam. Dia menyabitkan bagi Tuhan zat yang maha sempurna, maha bersih daripada kekurangan, nama yang elok bagi Tuhan, sifat yang sempurna, dan perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala menyifatkan diri dia sendiri. Pak perkara ni ia berimeh habis. Di atas wajah mana? Di atas wajah laisa kamislihi syai. Atas wajah tidak ada umpama sesuatu pun bagi Allah Subhanahu wa taala, tak ada. Tak ada apa sekarang. Ayat laisa kamislihi syai bukan makna kata ayat yang menolakkan nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan. Bahkan nak menolakkan menyerupai sifat Tuhan, nama Tuhan, perbuatan Tuhan, zat Tuhan dengan segala makhluk. Hak tu hak kena. Sebab tu dia kata laisa kamithlihi syai. Tidak ada umpama bagi Tuhan itu sesuatu. Tu maknanya gitu. Ini orang panggil ayat yang nak mengkerakkan tutupnya cara mikir Mu'attilah. Orang yang nak mengurangkan sifat, nama, perbuatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Faham nah? Wa huwa, sedangkan ia Allah as-sami'ul basiru, sedangkan dia Allah sangat mendengar lagi sangat melihat. Ayat as-sami' wal basir ni nak menolak puak-puak mana? Puak Mu'attilah. Adapun hak mula-mula tu maaf, nak menolakkan puak musyabbihah dan mujassimah. Nak tolak puak musyabbihah, nak tolaknya mujassimah, laisa kamislihi syai. Isbat nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, zat Tuhan di atas wajah mana? Laisa kamislihi syai. Lepas tu takut orang faham kata Tuhan tak ada nama, tak ada sifat, tak ada perbuatan, Tuhan jaga. Wa huwas sami'ul basir, nak tolaknya fuak-fuak Mu'attilah. Fuak mana? Fuak Mu'attilah. Baca kena dah. Mu'attilah. Tak ada seorang pun di kalangan ulama baca fuak Mu'attalah. Tak ada.
Nampak tu tak? Tu dia. Jadi main bahasa banyak berdoa, tubik-tubik fuak mu'attalah. Tak ada lagu tu ulama sebut. Sebab masalah ni nak ngaji dengan ulama juga. Nampak tu tak? Mu'attilah bukan mu'attalah. Tu dia. Habis itu. Faham balik tu nak? Dan Tuhan kata soal lagi. Ni jalan orang sunnah. Jalan orang ahli sunnati wal jamaah. Nak jalan gini. Hal ta'lamu lahu samiyya, bukankah tidak engkau dapati yang senama dengan aku? Ada lagi ke orang senama dengan aku ni? Katanya ulama tafsir, makna kata pada hakikat tu ada ke orang serupa dengan nama aku yang ada sifat di dalam tu pada hakikat serupa dengan aku? Ada biasa dengar ke? Kata Tuhan tu dengar sebagaimana kita dengar. Tuhan tu lihat sebagaimana kita lihat pada hakikat, bolehkah? Tak boleh. Mana dalil akli ya? Dalil nakli tu banyak dah tok guru lagi. Dalil akli macam mana? Dalil akli ingat. Dalil kita wari untuk bantukan wahyu. Dalil akli yang dikandaki di dalam ulama ahli sunnati wal jamaah, mana dalil mari nak bantu wahyu Tuhan, sama ada Quran ataupun hadis. Bukan dalil akli yang dipahamkan oleh orang bukan ahli sunnah. Faham kata dalil akli mari nak batalnya cara hak Quran ada ayat, hak Tuhan ada ayat. Mana dalil? Kalau datang Tuhan hari kiamat esok serupa dengan manusia. Tu mana dalil akal yang nak menyalahi akan wahyu Tuhan. Kata Allah Ta'ala datang pada hari kiamat sebagaimana Tuhan raya yang tak menyerupai lagu mana itu, yang tak menyerupai dengan segala-gala perbuatan makhluk. Hak tu akal boleh terima kerana nak bantukan wahyu Tuhan. Tu dia. Tak sama lah. Guna akal nak bantu wahyu Tuhan dengan guna akal untuk nak bantah wahyu Tuhan tak serupa. Tuhan raya gitu. Ya Tuhan raya. Dan mereka kata ayat ni ayat mutasyabih. Mutasyabih pada hakikat, bukan mutasyabih pada makna. Sebab segala ulama faham akan makna hak Tuhan raya tu. Apa boleh faham? Tok guru, kerana lafaz hak Tuhan raya tu lafaz lugah Arabiah musta'mal. Bukan lugah Arabiah muhmal. Lafaz yang Tuhan guna dalam Quran lugah Arabiah, bahasa Arab yang manusia boleh faham, terutama orang Arab sendiri. Maka orang Jawi kita pun boleh faham. Kerana mengaji dengan orang Arab, faham. Tuhan tak guna dalam Quran lafaz muhmal. Kalau lafaz muhmal boleh nak ayat tak, makna ni kita tak boleh nak faham. Tu lafaz muhmal. Kalau lah Tuhan turunkan lafaz muhmal, bagaimana nak jadi Quran ni hujah di atas orang tak beriman? Bagaimana nak menjadikan Al-Quran nak jadi hujah di atas orang beriman, sedangkan orang manusia tu tak faham, sedangkan manusia itu tak tak boleh ambil pengertian daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala rayak di dalam Quran. Tak boleh. Salah. Kita nak misal walillahil masalul a'la. Kita suruh orang. Nampak tak? Cuba tak tiba-tiba kita suruh tadi itu suruh dengan bahasa yang dia tak faham. Dia tak buat, kekurangan duk kita ke duk dia. Kekurangan duk kita sebab kita rayak dia tak faham. Kita nak murih dia tak boleh. Kalau kita murih dia, mana zalim, kita zalim terhadap dia. Sebab kita rayak dia tak faham. Tetapi kalau kita rayak dia faham, dah dia reti, dah dia tak pergi, mana dia langgar kita boleh ambil tindakan dengan dia. Ambil salah dengan dia. Tu cara. Nampak tu tak? Tu cara. Sebab itulah kita nak kenal Tuhan, supaya nak akadnya iman kita jadi sempurna. Pasti kita kena gapo kita kena faham mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala rayak kepada kita. Nampak tu tak? Tu dia. Maka tidak ada menyerupai. Maka tidak ada menyerupai dan tidak ada sebanding bagi Allah Subhanahu wa taala, sama ada zat dia ataupun sifat dia ataupun perbuatan dia. Apa?
Kerana Tuhan royak dah kata dia tak serupa dengan segala makhluk. Pada royak apa kata Tuhan tu datang, Tuhan tu tertinggi, Tuhan itu dengar, Tuhan itu lihat, Tuhan itu hidup, Tuhan itu kanak, Tuhan itu kuasa, Tuhan itu reda, Tuhan itu marah. Dia royak apa? Kita tak ada royak. Semua itu Allah yang meroyak. Kalau kita royak salah. Sebab kita royak dah kata kita nak kenal Tuhan daripada Tuhan yang mengenalkan diri dia. Pak kalau orang royak kata ayat tu ayat mutasyabih tu Tok Guru. Ya, mutasyabih pihak mana? Kalau pihak mana tak kena. Pihak hakikat, ya 100%, sejuta persen pun tak apa kata, ya memang hakikat dia mutasyabih. Tak boleh kita nak giwat bergaduh main kata gitu dan gini. Faham malak itu masalah tu. Ni cara kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Haram sama sekali kita sebagai orang Islam gana nak pergi qiyas zat Tuhan. Qiyas ni mana sebanding zat Tuhan, nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan dengan zat makhluk, nama makhluk, sifat makhluk, perbuatan makhluk. Tak boleh. Misal dengan cara mudah-mudah ni. Dia kata kita pun nampak, Tuhan pun nampak. Tuhan dengan kita sama-sama nampak. Baik. Nampak tu tak? Tuhan dengan kita tu sama-sama nampak. Pada hakikat serupa tak? Ya tak serupa. Baik. Kita tanya kata, Tuhan ini nampak tak hantar sekarang? Nampak. Nampak macam mana? Nampak macam mana? Dia kata nampak. Baik. Kalau gitu, kalau kita duduk dalam bilik, masalah, luar daripada bilik tu ada pula. Maka nak tubik luar tu pasti ada dinding yang jadi pertengahan di antara kita dengan balik luar tu. Adakah apabila kita duduk di dalam bilik, kita nampak ke tak? Balik luar tu duduk berlaku gapo? Tak. Itu nak ayat kata pada hakikat tak sama. Tapi nak ayat kata sama-sama tengok, sama-sama nampak. Ya, tapi nampak hak kita dengan cara hak kita, hakikat hak kita, nampak Tuhan, cara hak Tuhan, hakikat hak Tuhan. Tu cara. Tu cara yang berimankan oleh ulama ahli sunnati wal jamaah tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Tentang nama Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tu nak? Ini nak kita faham jadi molek. Nak kita faham jadi molek supaya kita ini tak jadi apa nama? Tak jadi kelang kabut di dalam masalah kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman lagu ning, nescaya kita dapat kelazatan iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa lazat. Dengar ayat Quran berasa ada harga. Dengar hadis Nabi ada berasa ada gah, ada kemuliaan. Kalaulah kita tak gunakan, tak letaknya cara kita nak faham tentang hal Tuhan, mengikut Tuhan nak mengenalkan, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mengenalkan, pasti kita adalah orang yang jadi tak betul jalan. Dengan jalan yang nak berjalankan oleh Rasulullah dan para sahabat sebagai kuduah kita. Baik. Kita nak misal satu misal. Ayat ni adalah ayat yang orang Islam kita seluruh beriman belaka. Belum daripada nak marinya ilmu kalam dan falsafah untuk nak mai kacanya cara memikir dan fitrah manusia hak molek tadi yang percaya kepada apa nama wahyu Allah Taala, yang percaya kepada wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum daripada nak mari ilmu pelik-pelik tu masuk dalam agama kita, semua orang beriman belaka. Dengan dasar mana? Dasar laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Dasar tu. Dasar kata Tuhan royak, dia beriman dengan lafaz serta makna hakikat serah. Tu mana? Ikut nama Tuhan hak mana? Iman dengan lafaz dengan makna hakikat serah.
Beriman dengan sifat tu, beriman dengan lafaz, beriman dengan makna, hakikat serah. Beriman dengan perbuatan, beriman dengan lafaz, beriman dengan makna, hakikat serah. Semua gitu. Tak ada pia pun dogi pehel lain daripada ni. Tak ada pia dogi pehel lain daripada ni. Ada pun hak dinisbahkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, nahnu nu'minu billah la kaifa wala makna. Makna kan tu? Setengah-setengah duk pehel kata, Imam Ahmad ni ya Yazdi ya, tak sen nak pergi pehel makna. Beriman dengan lafaz saja. Tak, bukan makna gitu. Yang disyarahkan, yang dipehelkan oleh tokoh-tokoh ulama yang anak murid Imam Ahmad sendiri pehel macam mana? La kaif makna kita beriman dengan nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, zat Tuhan dengan tidak ada menyerupai, makna dengan tiada apa nama ni? Kita mengkaifiatkan, menghakikatkan kata gitu dan gini, dan wala makna, dan makna. Makna apa? Makna yang lain daripada makna yang Allah Ta'ala beri. Itu makna. Tuhan kata datang. Pehel daripada ayat tu, mana diri Tuhan lah yang datang pada hari akhirat esok untuk mari nak memutuskan amalan manusia tadi itu, hak mana nak pergi syurga, hak mana nak pergi neraka, sebagaimana Tuhan raya. Bukan makna kata Tuhan datang, makna kata tak, Tuhan tak ada datang, zat dia tak ada datang, perurusan dia datang. Itu daripada kocek kita. Nampak tu dah? Nawi rakyat, nawi pehel. Kerana perbuatan tu yang ada mana ayuhal muslimun? Ada di fa'il, ada di orang yang buat. Supaya kita kata aku tidur. Pia yang tidur, diri kita hak tidur. Bukan tidur dok suku, kemudian zat dia dok suku. Tak supalah tu. Dah tu. Tuhan royak kata ya redha. Makna mana? Zat Tuhan yang bersifat dengan itu sifat, dengan yang bersepakai dengan itu perbuatan. Hak tu. Bukan mana redha dok suku, kemudian zat Tuhan dok suku. Bukan tak. Nampak tu tak? Nak kita faham ayuhal muslimun, faham molek tentang masalah ni. Kemudian ayat ni tak jadi masalah gapo pun. Ayat mana? Ayat yang orang mutakallimin katuk dengar gini. Tak mau nak dengar. Tak mau nak apa nama? Tunduk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala khabar di dalam Al-Quranul Karim. Ayat mana? Ayat namanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat ni ayat yang segera orang beriman boleh faham. Dengan tidak ada gelesah, dengan tidak ada pertikai, dengan tidak ada perselisihan, beriman boleh. Siapa? Di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, di kalangan atba'it tabi'in, di kalangan imam pak, di kalangan imam ni, dan seluruh ulama qiraat 10 dan hak lain-lain lagi, tokoh-tokoh mujtahid mutlak, tunduk belaka, beriman belaka. Beriman dengan makna hak mana? Beriman dengan makna hak Tuhan royak di dalam Quran itulah, dengan tidak ada dipakai makna lain, tak ada. Makna yang macam mana? Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. 4 kalimah. Semenjak daripada cara mikir Jahmiyah boleh mengatasi, boleh syarah, boleh kecek, dan pahamnya Mu'tazilah boleh syarah, boleh kecek, dan pahamnya anak tiri dia boleh cakap, boleh kecek. Jadi kelang kabut orang Islam. Jadi kelang kabut, jadi punah cara memikir orang Islam dengan sebab apa? Dengan sebab ilmu kalam yang digunakan oleh orang yang nisbah diri dia kepada agama Islam. Jadi maka kalimah ni mula-mula kita beriman dengan lafaz Ar-Rahman. Yang kedua kita beriman dengan lafaz Allah. Yang ketiga beriman dengan lafaz Al-Arsh. Yang keempat beriman dengan lafaz Istawa. 4 kalimah kita beriman. Kata ini adalah kalamullah. Ini ada apa? Ini adalah kalamullah.
Bukan ini adalah ibarat daripada kalam Allah, bukan kalam Tuhan sungguh. Hak rajihnya kalam Jibril dengan kalam Nabi Muhammad tu bukan. Tu bukan pegangnya al-muslimin. Ini adalah kalamullah haqiqatan. Allah Ta'ala cakap dengan ini percakapan. Ini pegangnya orang Islam, bukan pegangnya orang kaum muda, kaumnya tua, tak, bukan. Nah, buah kelapa tua, buah kelapa muda, tak. Aqidatul muslimin. Kemudian, peliknya cara memikir orang hak makan dengan cara fahami ilmu kalam. Yagi faham ke mana? Yagi faham kata Ar-Rahman, kalimah Ar-Rahman ni gapo Ar-Rahman? Nama Allah Subhanahu wa taala. Tahu mai lagu mana kata dia tu nama tu kerana tu riwayat. Mana? Riwayat dalam suratul Hajj. Dia kata mana? Apa nama? Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwa Allah tadi itu iaitu Ar-Rahman. Apa nama? Nama Ar-Rahman. Kemudian nama ni nama bagi dia, nama bagi Allah. Huwallah Ar-Rahmanur Rahim. Huwar Rahmanur Rahim, iaitu nama Rahman, nama Rahim. Maka apabila sebut kata nama ni duk mana? Dengan logik cara mikir fitrah asal ni, nama ada mana? Nama ada di zat dia. Setengah-setengah daripada mutakallimin ahli kalam yang makan dengan cara Jahmiyah ni, cara mikir Jahmiyah, dia kata, nama ni Tuhan tak ada royak kata zat dia. Tuhan tak ada royak kata Tuhan itu tertinggi di atas arasy dengan zat dia. Tuhan tak ada royak. Jadi yang nak kemukakan kepada masyarakat kata nama Ar-Rahman ini adalah nama sahaja, zat Tuhan tak ada kali. Adakah betul lagu tu? Adakah faham betul lagu tu ayuhal muslimun? Ulama yang dok royakkan kepada manusia kita yang beriman ni kata Tuhan yang bernama Rahman tertinggi ia di atas arasy dengan zat dia, tambah kalimah dengan zat dia tu supaya nak mentakkid kata Tuhan tadi itu buatkan ini perbuatan dengan zat dia sendiri. Ada akal mana dalam kalangan umat Islam kita kata nama dengan tiada Tuhan? Ya Allah. Boleh royak kata Ar-Rahman ni nama dia, nama Allah, tapi ada nama saja Tuhan tak ada. Gitu. Ya Allah. Tak boleh nak jadi. Ambil faham pada mana? Ambil pada Nabi Muhammad. Ambil pada sahabat. Ambil pada tabi'in. Ambil pada atba'it tabi'in. Ambil pada tokoh imam 4. Tokoh imam ni. Tokoh imam 10. Di kalangan imam qiraat. Tak ada. Ambil daripada Jah ibn Safwan. Adakah ia tu Rasul? Tak, kita wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Adakah dia itu tokoh ulama imam 4 dalam masalah fiqh? Tak. Adakah dia tokoh imam ni dalam masalah hadis? Tak. Adakah dia tokoh imam 10 di kalangan imam qiraat? Tak. Kenapa kita pakah dia? Kenapa kita pakah hak dia? Nampak tu tak? Tu dia. Nak faham kepada orang yang tak guna otak, royak kata kan? Royak kata mana royak kata Tuhan ni tertinggi dengan zat di atas arasy? Di mana? Ya Allah. Di mana? Seolah kata nama Tuhan ni tak ada royaklah kepada manusia semua. Nama Tuhan ni ada nama saja, Tuhan tak ada. Nampak tu tak? Nama Tuhan ada nama saja, Tuhan tak ada. Bersih Tuhan tak ada Tuhan. Sebab itulah nak royak kepada manusia kata hingga Abu Hasan Asy'ari sendiri pun di dalam pak utai kitab dia tegah kata Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan Ar-Rahman, yang bernama dengan Rahman, tertinggi dia di atas arasy, di atas segala makhluk.
Sebab itulah mereka-mereka yang dakwa turut Imam Abi Hasan Al-Asy'ari tidak kuasa seorang pun nak mengajarkan kita Imam Abi Hasan Al-Asy'ari kepada umat, tak ada. Datangnya tok guru daripada Bakak, Syekh Abdul Hakim Wan Elok, terjemahnya perkataan Imam Abi Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Maqalat Islamiyin. Nya hukum kufur demo, nya kata begitu begini kepada tu kepada ni. Ya Allah. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang ahli sunnati wal jamaah apabila dengar ayat Quran ya takut. Tapi orang yang tak makannya jalan ni hak sunnah, dengar ayat Quran berasa kau nak lawan. Tak ada gapo, lawan lagi. Tak ada gapo. Orang yang lawan tak ada gapo, salah tai lawan Tuhan sendiri. Tuhan akan buat kira dengan dia sendiri. Nampak tu tak? Tuhan akan buat kira dia sendiri. Tu dia. Itulah nak kata lagu mana, nak kecek lagu mana pun tak ada gapo. Orang apabila tak tahu ni, dia boleh kecek belaka. Kalau Nabi Muhammad meroyak sendiri pun dia nak terima tak boleh. Kalau lah Jibril meroyak sendiri pun dia nak terima tak boleh. Nampak tu tak? Tak ada orang yang faham kata Tuhan ada nama saja, zat tak ada. Ya Allah, ambil faham mana? Nampak tu tak? Ambil faham ni mari dah no. Cara mikir ni ambil dah no. Nama dia ni nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu mana kata nama Allah? Tuhan kata lahul asmaul husna. Baginya, bagi Allah tadi itu ada nama-nama yang elok. Salah satu daripadanya Ar-Rahman. Bahkan kalau kita tengok dalam lurah Arabiah ni habis terik ya. Ar-Rahman mubtada. Alal arsy takdimkan ala. Al-arsh jar majrur di atas istawa. Makna takluk klik ke belakang ni. Makna taksiskan arasy sebagai makhluk yang Tuhan istiwa di atasnya. Habis. Cukup. Beza di antara sifatul ulu dengan sifatul istiwa. Sifatul ulu makna sifat zatiyah. Ya Allah Ta'ala bersifat dengan itu sifat sedia kala. Adapun sifatul istiwa, sifatul fa', lepas daripada Tuhan jadikan arash dan menjadikan langit bumi, Tuhan istiwa di atas arash. Tu dia cara hak faham oleh ulama-ulama Islam. Bukalah Tabari, bukalah apa nama Bagawi, bukalah Ibnu Katsir, bukalah apa nama gini. Tetapi orang yang tak mau nak bukanya hati, tetapi katuk dengan ilmu kalam, mendahului akal hawa di atas wahyu Tuhan, itu membawa pada apa nama? Membawakan kepada orang tu jadi juluh daripada jalan ni yang benar. Dok gi pahal sendiri kata ini nama saja, zat tak ada. Kalau gitu Allah tu nama apa? Allah tu nama saja, Allah nama saja. Zat tak ada. Ya Allah, boleh kita faham lagu tu? Coba kita tanya diri, hak berasa nak murih tu. Hak berasa panah tu. Hak berasa tak sedap hati tu. Hak berasa kata kita nak akak sangat darajat hak kita tu. Coba tanya diri. Coba tanya diri kata, boleh jadi nama tak ada, nama tu ada nama saja, zat tak ada, boleh jadi? Ya tak boleh nak jadi. Pasal apa kita boleh terima? Nak ayat tahawa. Nak ayat tahawa kita. Sebab itulah ayat ning-ning orang ahli sunnati wal jamaah beriman dengan cara jelas. Lagu mana? Tuhan, zat Tuhan tu yang bernama dengan Rahman, tertinggi dia di atas arash. Kelas. Pia raya Allahu Jalla wa Ala raya. Di mana dalam Quran? Dia kata ayat ni mutasyabihat. Ya, ayat mutasyabihat. Pihak mana tok guru? Pihak hakikat dia. Istiwa macam mana? Surah Tuhan. Tapi hakikat mana apa nama makna apa istiwa mana tertinggi? Pia kata lagu ni Nabi. Yang kedua sahabat, yang ketiga tabi'in, yang keempat atba'it tabi'in, yang kelima tokoh-tokoh ulama salaf, semua kata lagu ni. Lepas tu kita tak nak pakai juga, hak tu hawa kita.
Nampak? Hawa kita tu biar nak buat kan. Tapi saya yakin kata orang yang buka hati, yang boleh dia itu nampak hakikat, ya faham. Nampak tu tak? Ni Tuhan takkid dah ni. Setengah-setengah kata, ni lafaz Ar-Rahman ni tak nama Allah. Tali ayat lain dia kata, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Inna rabbakum Allah. Tu pula. Mari dengan lafaz Allah mai buh inna lagi. Gapo nama tu? Istiwa saja. Perwaktu saja. Zat tak ada. Ya Allah. Di mana kita boleh nak terima? Apabila sebut kata innahu kana sami'an basira, ada pendengar, zat tak ada, gitu. Tak boleh nak jadi. Kalimah sami' mana nama? Nama bagi dia, nama bagi zat Tuhan. Serupa dengan nama Rahman ni. Dia mau kata Allahu Akbar. Ar-Rahman nama saja. Zat tak ada. Ulama mana faham lagu tu? Tak ada pia faham lagu tu. Cuma kita ada buat nak jadi buku dengan Tuhan. Nampak tu? Ayat ni pas setengah-setengah lagi kata istiwa. Hak tak lawe atas, tak lawe bawah. Istiwa atas apa? Dia kata tak ada lawe atas, tak ada lawe bawah. Istiwa. Itu tertinggi. Bukan tertinggi lawe atas, lawe bawah. Okey, tak ada masalah. Baik, istiwa atas apa? Ni, Tuhan raya ni istiwa atas apa? Istiwa di atas arash. Arash ada dana. Arash ada dana. Cuba raya orang ada nak istihza, nak suka cuba raya. Arash ada dana. Arash ada atas pada segala makhluk ni. Tuhan raya atas dia istiwa di atas arash. Kita tak saya terima. Salah dia. Salah Tuhan ke salah kita? Ni nak kita faham dengan cara jelas. Ni nak ayat kepada orang Islam seluruh. Cuba kita mikir cara malak-malak. Ya ayat kata ini ni mek mana Quran hak demo tu? Quran hak Islam tak ada. Jadi Quran hak Islam mana ada nama saja. Zat Tuhan tak ada gitu. Ya Allah, apa kita membodohkan umat seperti begitu lalu? Nama Tuhan tu menunjuk di atas zat yang bersifat dengan nama tu lah. Gapo nama lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim tu nama dia, nama Tuhan dia. Allah tu lah, dia lagi. Ni Tuhan royak kata dia tertinggi di atas arash. Zat dia tu lah tertinggi yang bernama Rahman tadi itu. Bukan sifat saja. Pas sifat dia kena ada mausuf, sifat ada di mausuf. Nama kena ada di musamma. Makna kata kena ada zat, pas zat tak ada. Ya Allah. Ni cara fahami al-Jahmiyun lagu ni. Jahmiyun faham lagu ni. Lepas tu dok royak ke orang kata. Lepas tu ayat Quran ni bukan kalam Tuhan. Kalam dia, kalam Nabi Muhammad, kalam Jibril. Ibarat bukan kalam Tuhan. Kalam Tuhan tak berhuruf, tak bersuara, tak berbahasa. Tu kau tu. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya subhanahu wa ta'ala. Sungguh subhanallah. Salah lagu tu cara faham. Nampak tu tak? Tu dia. Maka tahu dengan cara jazam kata bahawasanya istiwa tu tidak sama sekali kita boleh nak mari ukur dengan apa? Dengan cara hak kita. Tak boleh. Sebab hak ni hak Tuhan. Tuhan kuasa nak menjadikan perkara yang tak ada kepada ada ni boleh. Tiba-tiba dia tadi itu nak menjadikan benda hak ada dah yang nak buat dengan benda hak ada dah ni tak boleh. Boleh jadi. Cuba kita kira ngotak. Mana payah? Hak tak ada Tuhan buat wujud ada boleh. Dengan tak tupai gapo-gapo. Hak ada dah, lepas tu Tuhan nak buat. Boleh kata boleh? Boleh. Dia kata ya buat. Ya hak royak bukan kita ada royak. Kalau ia tak royak kita tak kata. Nampak tu tak? Kalau ia tak royak kita tak kata. Nampak tu nah? Kita faham molek masalah ni, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan bukakan. Guna otak kita ada. Boleh jadi ke? Nama saja Tuhan tak ada. Boleh jadi. Orang panggil kata, "Hey Muhammad, hey Muhammad." Hey Muhammad nama panggil nama Tuhan tak ada gitu. Tak boleh nak jadi. Oh, tulis sel molek sungguh. Tak ada orang tulis tapi ada tulis sel saja gitu. Tak boleh. Boleh jadi. Tak makul. Akal kita tak angkat. Kalau kata kita ngaji hukum akal, apa gapo kita syarah lah tu? Tuhan ada royak sendiri.
Nampak tu tak? Tu. Mutasyabihat balik hakikat dia. Ada apa makna dia? Muhkamat makna dia. Mutasyabihat hakikat. Asal dak pergi mengarung. Tu nak kita faham boleh. Baik. Kalau gitu orang yang nak kaca-kaca, nak buat jadi kata dia ni supa dengan apa? Supa dengan kita, supa dengan kita. Kalau dia apa nama? Kalau dia istiwa di atas arash, nascaya supalah dia itu dengan makhluk. Orang hak faham lagu ni, makna dia tak faham hak Tuhan. Dia tak faham hak Tuhan. Sama sekali dia tak faham Allah Subhanahu wa taala. Hak apa? Nak faham lagu mana kerana dia itu duk nampak Tuhan supaya dia. Tak boleh. Nak tambah email lagu mana tak boleh. Lagu tu. Nampak tu tak? Pasti dia tadi itu kena tahu kata zat Tuhan, nama Tuhan, perbuatan Tuhan, sifat Tuhan menyalahi dengan nama makhluk, sifat makhluk, perbuatan makhluk, zat makhluk pada hakikat. Pada nama panggil Gerti? Tuhan nama Rahman. Kita tahu kata orang itu nama Abdul Rahman. Kita tahu tak makna apa. Tapi hakikat sama tak Rahman ni dengan Rahman ni? Tak sama. Tuhan tu dengar. Tuhan tu melihat. Hak ni melihat, hak ni mendengar. Hak ni dengar, hak ni pendengar. Hak ni makhluk, hak ni makhluk. Sama tak? Tak. Hak ni melihat, hak ni melihat. Hak ni makhluk, hak ni khalik. Sama tak? Tak. Kemudian istiwa hak ni dengan istiwa ni sama tak? Tak. Hak ni khalik, hak ni makhluk. Supa. Buat apa? Dalil mana ayat atas sining tak boleh. Kita berimej sebagaimana Tuhan raya. Kena tahu tak boleh. Berimej sebagai di atas Tuhan raya, maksud Tuhan raya tak boleh. Mana dalil tepat daripada Allah Subhanahu taala raya kata hak ni tak boleh, hak ni boleh. Tak ada. Maka kita pakai kaedah so. Kaedah apa? Makna kata kita jalan di atas so saja, makna kata laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Tuhan ada zat, ada sifat, ada nama, ada perbuatan, pada hakikat tak serupa dengan kita. Kita ada zat, ada nama, ada sifat, ada hakikat, ada apa nama, ada perbuatan, pada hakikat hak kita tak serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Ni cara yang berimankan oleh orang Islam. Yang ditinggalkan ilmu ni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Cuba kita guna otak ni. Otak ada ni guna tengok. Nampak tu tak? Tu kalau orang kecek saja apa kita nak murid dah. Kecek saja ni ada tuan. Tapi ia royak tu nak buat. Sampai masa dia tak buat, kita buat sekarang. Nak murid. Tuhan royak kata ia ada nama, tiba-tiba royak tak nama saja zat tak ada. La ilaha illallah. Ada perbuatan saja, nama saja, sifat saja, zat dia tak ada. La haula wala quwata illa billah. Kena ke lagu tu cara faham? Memang tak kena. Tahu apabila kita tak kena, apa kita tak hundur? Apa kita tak hundur, apa kita kaca duduk situ, apa kita duduk pakai pendapat tu, apa? Nak kerah pergi sebab mana? Mati sekali seorang. Tuang kubur seorang diri. Jumpa dengan Tuhan seorang diri juga. Wa kullukum apa nama? Atihi yaumal qiyamati farda. Sore kena pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita nak tupai siapa? Mikir molek, guna otak molek. Masa kita Tuhan uwi akal cermelang ni nak pilih molek. Ada wayak mari ni tak ada. Lagi selisih dengan Al-Quran, selisih dengan As-Sunnah, selisih dengan akal yang cermelang, tak ada. Maka kita sebagai orang Islam jalanlah molek supaya nawi kita tu pakak-pakak selamat. Bukan pakak-pakak nak kerah perut dalam masalah kita nak mengenalkan akan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sekali. Ni molek bak lalu qawaid yang berdiri di atasnya mazhab berjalan ni tokoh-tokoh ulama yang dulu di kalangan ulama salafis salih, bagaimana mereka itu berjalan, kita ambil so. Yakni kita beriman dengan zat Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, dan kita mengasalkan zat Tuhan, sifat Tuhan, nama Tuhan, perbuatan Tuhan
daripada menyerupai, daripada kita menyamai dengan mana-mana makhluk pun. Tak ada. Tu kita faham molek nah, berlandas di atas qul huwallahu ahad dengan laisa kamitslihi syai' dengan hal ta'lamu lahu samiyya. Ni tiga. Kita jejak di sini. Sebab itulah ahli sunnati wal jamaah ia bergantung landaskan kepada Alkitab wa sunnah dan faham para ulama sebagaimana Amos sebut tadi itu, insya-Allah selamat. Insya-Allah selamat. Ini bukan manhaj Jahmiyun, bukan manhaj Mujassimah, Musyabbihah sebagaimana jalan ni tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak adanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kepada hari yang dia nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas, udzakkirukum biqaulillahi subhanahu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takut satu hari yang kita akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari yang Allah Subhanahu wa taala akan balaskan kepada kita apa yang kita kerja. Hari yang kita akan balas. Allah Taala akan balaskan kepada kita apa yang kita kerja, sedangkan kita itu tidak dikena zalim. Tak gapo. Hemalak nah, ini masalah yang nak kita faham dengan cara molek. Jalan ni adalah jalan ni salaf. Jalan ni Abi Hasan Al-Asy'ari yang dijalankan di dalam kitab-kitab dia, hak dia kembali klik kepada tokoh ulama salaf. Kita tak mahu nak jalan daripada jalan ni yang campur aduk dengan ilmu kalam dan ilmu-ilmu yang bukan asal hak masuk di dalam agama kita, walaupun mari nak dakwah ni pun kita tak mahu. Memadai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kata dan hadis Nabi pun ada serta disyarahkan oleh para ulama semenjak daripada ulama dulu sampai ke sekarang. Maka pada perjumpaan kita sekali ini, insya-Allah Subhanahu wa taala kita nak berhenti sini dulu dan kita akan masuk pula tentang cara kita nak menambahkan iman, cara kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala ini, bagaimana kita nak menyabitkan sifat Allah Subhanahu wa taala, cara mana? Tadi tu kita kecek dengan cara nyata, dengan cara luah-luah. Hak ni kita nak kecek cara kita nak menyabitnya, nak kenalnya sifat Tuhan ni kita nak kenal macam mana, sebagaimana Tuhan nak, Rasul nak ni kita nak faham macam mana, nak kenal lagu mana, insya-Allah Subhanahu wa taala pada perjumpaan yang lagi akan datang. Pada hari ini sekadar inilah sahaja dulu. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirina ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.